So ni yang table-nya, table employee. So ni dia punya tu, dia punya column dia. So kita ada column ni employee punya username and password ni tak ada ni tak ada. Yang ada apa? Dia basic salary. So kena tambahlah dekat situ. Basic salary, control C, control V. Ni basic salary dekat sini, position. Tambah lagi. Ni position. And then basic salary. Basic salary lah kan. Kalau nak taruh kat sini pun boleh, nak taruh dekat sini pun boleh juga, dekat salary ni, sebab kita pakai. Kalau nak taruh dekat employee, then kita kena access sama jugalah macam dekat sini salary ni, kita kena guna query juga pakai select punya. Tapi kena ada dua lah, satu untuk tab employee, satu untuk salary punya, dua-dua. Dan kita kena guna different dia punya variable untuk ni lah, SQL punya query SQL1, SQL2 query. Lepas tu baru kita tu. Tapi kalau kita nak letak dekat salary, tak payah nak call daripada tu. Mana-mana lah yang nak simplify kan. Okay. So ni betul ni. So ni dia kena ada betul kan. Okay. Basic salary dah selesai. Okay, so lepas tu untuk yang salary punya ni ID, year, month, allowance, deduction dan paid date. Ada lagi satu kan yang kena masuk dekat sini. Apa dia? Yang employee number tu. Kita pakai employee number, EMP number. Employee number ni dari mana? Ni foreign key lah. Okay. Ni dari employee table. Okay. Employee table. Kita taruh dekat situ. Okay, dari employee table. So, kena buat apa? Kena jadikan dia employee, sama ada awak nak guna tak apalah, ni employee number ni kena itulah, kena samalah. Okay. Sini dengan sini sama. Okay, kena jadikan dia index dan kena linkkan antara dua ni, dua table supaya dua-dua nanti bila kita call kita boleh display dari punya attribute dari table employee dan dari salary bila kita nak query. Okay, so kalau kita create dia punya database. Saya run dulu database. Kita kena guna SQL query lah, SQL punya command. Okay, so kita buka ni. Dia running lagi, tak, kadang-kadang dia stop sendiri. Okay, dia masih running lagi. Okay. Kan? Tapi tak tahu lah apa ikut dia. Kita try dia. Kalau dia masih running lagi, maknanya ok lah. Finish admin lagi sekali. Ok, masih running. So, nak create dia punya tu table, database, create lah database dulu dekat sini kan. Dekat database, you name the database, whatever number dekat sini, name dekat sini. Database ni kalau boleh kita kena guna apa? Kena guna combination di antara simbol dengan yang mudah tu lah, supaya orang tak boleh hack. Okay. Sama dengan table juga. Ini orang boleh ni kan, pure punya text kan. So and then kita create contohnya 2A. So, and then kita create dia punya employee, salary dengan user ni untuk login. Okay. So yang user login ni kita just create pakai yang sebelum ni kita dah buat ni, yang ni login, logout, register, reset ni. Dengan ada satu lagi welcome dekat situ.
Ni dekat mana yang saya bagi dekat sini. Ya, WhatsApp ni kan, yang lab 7 punya tu. Okay. Lab 7 question 2A tu. Ni. Download yang ini. Okay. Ataupun daripada tutorial tu pun boleh juga. Apa nama tutorial tu? Atas lagi. Tapi ada kan kat sini tutorial untuk yang login punya tu, question tu. Ada banyak juga. Ada banyak ni. Cari je lah tutorial tu kan. Tutorial tu saya lagi je tutorial ni ya, tutorial Republic tu. Download daripada situ pun lagi juga, tak ada masalah. Kemudian yang lab 6 tu lah, download tu dalam lab 6 tu. So saya dah ambil dah ni kan daripada situ. So yang first punya awak kena edit dia punya, semua kena edit lah pakai subline text tu kan. Sini lab 6 test 2A ni folder. Sini test 2 S3 section 3 pagi tadi. So semua kena buat lah ya. First config kena betulkan. Okay, kan config ni kena betulkan. Dekat sini test 2A dia punya database. Okay, database dia ni. Kita buat database dia ni kan, test 2A. Okay. So kita kena betulkan tu. Dah siap, yang ni save aja. Yang lain tu semua okey dah, tak payah betulkan. Tak ada apa-apa. Login, logout, register tak ada. Okay, reset password semua tak ada. So untuk yang login punya dah selesai dah. Sekejap je kan, tu je. Kemudian nak paparkan dia punya tu, dia punya employee list punya. So bila dia register, dia login aja, dia terus buka welcome ni. Yang welcome ni kita taruh ni je. By right awak kena terus buka yang ni lah dekat dalam login ni kan. Dekat dalam login ni awak cari yang tu, yang welcome punya tu, yang apa action tu ni lah. By right taruh terus dekat situ pun okey juga. Tak payah nak pergi welcome dah. Terus buka je view employee. Ataupun any page lah yang bila keluarkan page tu awak dah boleh navigate. Pergi nak buka employee list ke, salary list ke kan, ada dekat situ. Anyway, nak letak dekat welcome pun boleh juga, dia punya button dia. Tapi dalam welcome tu kita terus buka yang employee punya view list. Employee list lah. So employee list yang ini apa kita buat? Kita buat connection, buka daripada employee je, employee punya table semua, dan yang kita nak paparkan ini dia, ID, name, employee number, address, contact, email, dan untuk update dan delete gitu. So kalau awak buka sini localhost, pergi dekat test 2 S3, kemudian pergi dekat login. Dan kalau kita nak create new, contoh dekat sini section SEC section 1, sini section SEC 1, 2, 3. Okay, SEC 1, 2, 3. Kita just submit je dan kita buka semula section SEC 1 section 1 dan SEC 1, 2, 3. Okay, login. So dia terus buka apa? Dia terus buka employee list. Kita ada 2 je baru. Kalau nak tambah yang ini add punya button, sini update, sini delete. Untuk delete punya kalau awak tengok dekat sini, hover dekat situ, dekat bawah sini sebelah kiri tu dia dah tunjukkan. So sekarang ni ID dia 2. Dia terus buka apa dia, delete.php. Okay, untuk delete punya. Jadi yang tu delete punya, delete.php yang ini. So, apa dia buat ialah again dia by right dekat sini tak perlu lah kan. Kalau kita nak guna config tu, kita include one saja dah cukup dah config tu. Ni dah tak perlu dah, tak apa, tapi tak apa, kita tak ada masalah.
So kita dapatkan dia punya ID menggunakan get punya tu method. Kita simpan dalam ID. Lepas tu kita delete menggunakan SQL query, delete from employee where ID dia equals to ID. So then dia terus kemudian dia run query tu, kemudian dia terus buka view employee punya yang latest punya yang ni. Jadi kalau katalah kita delete ni, kita delete new, ni kita delete Abu ni, dia terus buka pergi dekat employee yang baru. Okay, dah selesai. Okay, kalau yang ini update punya, awak tengok dekat bawah sini, sebelah sini, sebelah kiri bawah tu, update.php question mark ID equals to 2. Kalau kita nak update, jadi dia terus buka update punya update sini, update.php ni, dia terus buka update punya ni. Okay, code. So adalah update code. Nanti dia akan create, dia akan buka dia punya form ni, form. So dia akan buka form dan dia akan populate dekat form ni dia punya value dia. Value tu kita ambil menggunakan PHP echo dia punya column dia name based on dia punya apa? Dia punya ID dia. Bila dia collect ID dia submit ID, dia get ID, dia akan buat sini select all from employee by ID tu. So then bila dah dapat tu dia run query. Okay, dia run query, kemudian dia terus dia paparkan aja dekat sini name dia apa semua dekat sini. Okay, bila dah papar dekat situ, kalau kita dah ubah, then apa yang ada dekat situ tu kita submit pergi dekat tu. Nanti yang ini ni, yang ini kita dapat daripada form tu. Okay, form dia punya post method tu kita akan dapat dekat sini post. Kita ambil balik name dia, baru kita masuk update employee punya table, set name dengan dia punya new apa yang kita update tu, employee number, address yang new punya lah dekat sini tu yang dia post tu. Dan lepas tu dia run query. Ni dia run query. Lepas tu kita terus buka view employee yang dia dah dia dah update dah. Okay, so then kalau kita create, kita update contohnya 1, 2, 3, kita tambah 4. Okay, update, dia populate dekat sini kan, 1, 2, 3 tambah 4, and then kita update, save, dia akan tambah dekat sini. Okay, dan last sekali yang ni, yang add punya. Yang add ni dekat dalam view employee punya modal. Bila kita klik aja add, dia akan buka modal tu. Ni modal dia, add employee, and then add employee punya. Ini title dia, add employee name, employee number, address. So kita boleh letaklah employee name. Tadi apa kita dah delete, kita taruh nombor dia 234, address dia 234 Street KL, contact dia ini contact ni, dan email, add, terus masuk dekat situ. Okay, so ni dah selesai ya. Okay, so add selesai, first view, add, update, and then delete, dah selesai. Okay, dan untuk yang ini soalan dia dah selesai dah dekat sini ya. Ni dah siap dah untuk yang employee punya table. Sekarang yang salary punya table. Salary table ada dua je dia minta. Ni dia. Okay, view dengan update. Detail lah. Ada view. View ni view list, salary list punya view. Ni view, list view. Okay, list view. Okay, so salary list view. Then so apa kita buat? Kita just copy je yang tadi employee view kepada salary, just copy je, tapi kita modify. Okay, sekarang ni bukan lagi employee tapi salary. Ni salary dekat sini. Ni salary. Ni salary yang ini. So
So salary dia dekat sini ada. Kalau yang user tadi, yang ini kita ada berapa? Ada 2 user, Ali dengan section 1 yang tadi kita baru buat tu tadi. Okay, ni user. Tapi ni tak boleh nak display lah, dia tak ada minta. Untuk yang salary punya ni ada yang ID nombor 1 ni ID yang salary punya. Tapi yang penting dekat sini employee number ni mesti nak kena sama dengan employee number yang dekat employee punya. Ni dia kena sama. So contohnya dekat sini ada employee number 234. Kalau kita nak dia punya salary dekat sini, yang Abu punya ni 234 lah sini. Okay, dia kena sama. Tapi kita tak link kan, so that's why dia tak sama lah kan. By right kita kena link kan. Okay, awak tengok yang video yang dekat mana tu, yang lepas punya tu, dekat situ saya ada link kan. Yang dekat awak ni saya tak link kan. Tengok je lah yang kat situ Okay, untuk yang Ali punya tu, Ali, yang Ali punya tak ada Ali kat sini. Bayarkan ada Ali lah dekat situ. Awak kena tambah lah Ali. So Ali punya salary, orang dia ada, dia kena ada dalam employee list dulu baru ada salary. Kalau tak ada dalam employee list, by right tak boleh create dia punya record dekat dalam salary. Itu dia punya tu, dia punya rule dia kan. Okay, so kita nak view yang ini, salary ni, kita pakai salary view salary ni, update je lah, select all from salary, dan kita masukkan sama juga ID, name kita tak taruh, pakai employee number sahaja, dan year my allowance, deduction, update and delete. Okay, dan kita masukkan name ni tak payahlah, name ni tak payah. Ni dah di apa ni, dah di disable dia ni, dah di comment out, tapi dia comment out ni pakai ni, comment out tu je dah cukup lah, tak pakai dah. Ni pun boleh comment out. Okay, Ctrl S ya. Kita comment out, kita tak nak keluarkan yang dia punya name tu, pakai employee number je. Okay, ID, employee number, year my allowed, deductions, dan dia punya update salary and then delete salary. So ID dia ID yang sini lah. Okay, so kalau kita buka, kita dekat sini tak ada link lah, tak ada button kan. Baiklah, awak kena create lah dia punya navigation bar tu. Kalau nak create navigation bar dekat atas ni, awak buat lah. Okay, pergi dekat, contoh pergi dekat ni, pergi dekat Bootstrap 4 ni, awak ambil navigation bar Bootstrap 4 ni kan, Bootstrap 4, mana Bootstrap 4 ni, dia started dari scroll Bootstrap ni, Bootstrap 4, ambil Bootstrap 4 punya ni, Bootstrap berapa ni, pergi dekat home, tengok Bootstrap 4 punya ni 5, ambil yang Bootstrap 4 ni 4.6 ni. Lepas tu pergi dekat komponen, awak ambil navigation bar, navbar ni, mana navbar, navigation navbar ni, ambil yang ini, just copy je, ambil yang ada search ni bagus. Okay, just copy je, create satu dekat sini, control alternate N, dan masukkan navbar.php. Okay, dan masukkan dekat situ, paste, Ctrl S, save. Dan sekarang awak boleh includekan navbar ni dekat employee view, salary view, semua sama lah. Okay, jadi kalau masukkan dekat situ, awak guna include lah, include, ini contoh include ni, include ni, macam ni include. Kita just copy yang ni, Ctrl C, pergi dekat view employee tu, pergi dekat bawah lepas pada body. Okay, taruh dekat situ. Yang ini dalam PHP tapi, so PHP, masukkan dalam PHP. Yang ini Ctrl X, masuk situ PHP. So include apa nama, devbar. Okay, devbar.
Ctrl S save. So kalau awak preview yang tadi employee tu, employee punya ni employee kan, kalau preview refresh dah ada dekat atas tu. So then awak taruhlah contohnya yang ini link untuk employee list, yang ini link untuk salary punya, salary view. Jadi mudah kan. Awak betulkan link dia kat navbar tu. Satu yang home tu, mana home dia? Ni action, yang ni home ni kan. Yang ni home ni awak masukkan apa dia? Employee punya tu kan. Employee view employee VIEW .php. Okay, ni VIEW m. Okay. So bila dia klik home je, dia akan pergi dekat situ. Dan untuk yang satu lagi, untuk yang link punya, awak masukkan salary punya, view salary. Okay. Ctrl S save. So bila awak refresh dekat sini, refresh, ni home ni, of course saya pergi dekat situ. Ni localhost, kena buang tu slash tu. Ni kan slash dia. Ctrl S save. Okay. Refresh. Sini link ni dia pergi dekat salary kan, ni employee list kan. Ni sini dia pergi dekat salary. Oh, dia nak detail, dia nak localhost pergi dekat dia. Yang href tu okay. Kita save dulu, tengok refresh balik. Dia pergi kat mana? Okay, baru betul ni. Tengok dekat bawah tu. So dia pergi dekat salary view, dia buka salary view. Oh, dekat salary kita belum apa lagi, belum taruh lagi. So kita masukkan dekat salary ni. So kita ambil yang employee view punya, kita just copy yang ini, tiga-tiga ni. Ctrl C. Pergi dekat view salary, dekat ni body ni bawah, dengan Ctrl S save. Dah boleh dapat lah. Okay. Ni refresh, dia dah keluar kat situ. Balik semula pergi dekat employee, dia keluar employee, pergi dekat ni employee salary. Ni salary kan, salary list tu. Salary je lah, salary untuk salary. So yang salary punya tu employee, kita just file employee. Employee ni kita tak payahlah salary. Okay, save, dan okay kan, kita refresh ni. So ok lah, salary list. So boleh add ni salary, sama macam tadi tu, tapi dia tak ada minta add kan, dia cuma yang dia minta detail kan. So klik pada update ni, ini detail ni. So dekat sini dia populate kan, employee number, year. Employee number ni of course dia apa tu, mana setiap apa employee kan dia ada nombor sendiri kan. So ni represent employee, apa dia punya name lah. Okay. Kalau nak taruh nama pun boleh juga dekat sini. Kita nanti kita boleh call dua-dua. Okay. So dekat sini year 2021 punya payment bulan Disember. Cuma dekat sini dia tak taruh je yang paid date tu, masukkan jelas sendiri. Okay, awak tambah je. Dan allowance dia berapa? 600. Kalau nak tukar ni allowance, ni deduction ni 600. Kalau nak taruh 800, awak tekan save. Dia balik semua dekat situ. Dah allowance dah 800 dah. Nak tengok detail je, update or details lah dekat situ taruh dekat sini. Salary ni dekat bawah tu update or detail lah, awak taruh dekat situ. Ni update kan, ni update or detail. Detail. Ni delete lah. Ctrl S save. So kalau Ctrl S save, kalau awak refresh tu, dia semula back, refresh, dia keluar dah details. Okay, update details. So buka, dia details dia dekat sini. So basic salary
ni daripada employee ataupun daripada salary table. Kalau nak masukkan salary table, ambil je. Okay, so untuk yang ini ni dekat mana? Dekat dalam update salary. Update salary dekat sini. So macam mana dia masukkan? Okay, so yang ini sama je, yang update punya tu, cuma ada tambahan dekat sini je. Okay, tambahan dia apa dekat sini? Dia ambil yang basic salary ni basically daripada table lah. So macam mana nak ambil table? Macam ni, macam allowance ni ambil daripada table. $sign row ni untuk yang SQL query, untuk yang ni, untuk yang salary punya. Kalau nak create lagi satu, dan awak kena create lagi satu lah dekat sini. Fetch associate ni awak kena buat dua-dua dekat sini. Kalau copy, kalau nak buat dua lah, satu untuk salary, satu untuk shift dia. Satu salary, satu apa nama, employee. So dua-dua dapat. So ID dia apa semua. And then tapi yang ini awak kena buat line need to SQL2. Okay, and then so ni rows ni pun kena semua line juga. DB okey, sama lah. Ni rows 2, ni rows 2, and then row 2. Jadi line yang ni yang first punya. So kalau kita nak dapatkan yang daripada employee punya, contohnya kita nak dapatkan basic salary, dia ada tak basic salary dekat employee? Kalau ada, mana okey lah. Dekat basic salary dekat employee, dekat employee ada tak basic salary? Oh, tak ada juga. Boleh tambah lah dekat sini kalau nak masukkan. Pergi dekat structure, basic masukkan satu. Lepas pada after email tu kita masukkan yang ini, nama dia basic. Dia punya basic salary. Kita tak payah guna integer lah, pakai varchar je. Okay, and boleh null, tapi patutnya not null lah kan, not null. Save, dan boleh masuk lah dekat situ. So kalau kita browse employee punya, dekat sini ada basic dah dekat situ, dah boleh masuk lah. So dekat sini katalah 4,500. Satu lagi ni Alice ni Abu 5,000. Okay, 5,000. So yang ini ni kita boleh ambil ni basic dia. So kita ambil dia punya ni. Okay, so kita dah query kan dekat sini, kita letak dekat rows tu kan. Kalau nak yang first punya, kita buat macam ni. Yang first punya kita ambil row yang first punya. Yang untuk yang rows 2 punya kita letaklah rows 2, kita echokan rows 2. Just copy je yang ni. Bukan employee number lah, dia punya tu, dia punya. Okay, pergi dekat sini. Ini basic salary ni, pergi dekat sini. Ini saya paste kat sini. Okay, echo. Bukan echo, kita just okay, kita nak yang basic dia. Basic okay, equals to. So dia ambil terus daripada mana? Basic lah dekat sini. Ni basic. Okay, dia ambil terus daripada basic salary tu. Ini bukan rows lah, ini rows tu. Okay, so dia akan dapat. Kalau nak echo kan boleh juga dekat situ. So basic dia ambil dekat sini, dia akan masuk dekat sini. Yang ni basic. Okay, dia echo dekat situ. So okay, so kalau kita save, bila kita refresh dekat sini, dapat lah kan. Sekarang kita refresh, sekarang basic dia tak dapat dia tak jumpa. Update salary online 109 dekat sini. Dia tak jumpa ni. Basic kita jumpa. Dekat sini dia tak dapat lagi. So dekat sini
row tu dia boleh jumpa row tu. Ni fetch associate ni, fetch associate dia tak jumpa row ni dekat ni, row tu ni tak jumpa. Yang biasa punya ni dia jumpa row, dia dapat tu ni row. So row punya kita dapat dekat sini, kita boleh masuk je dekat sini row, dapat. Ni yang basic punya kita tak dapat. Dia sama ada dia dah close ke ataupun tu. Okay, sini tapi ni dia belum close lagi ni, by right. But anyway, ini je yang tu dia tak dapat ni. Launch row tu. Ini dia yang dia tak jumpa. But anyway, dia punya kaedah dia sama macam tu So kalau kita nak dapatkan tu, pakai tu row and then apa. Okay, so sekejap, kat mana lagi. Dia kita simpan dekat situ. Okay, so nanti tak apalah, kita kita boleh tarikkan. So kita command out, dapatkan balik tu, okey lah kan. So tinggal tu je, yang ini je dapatkan. Okay. By right, kalau nak buat ni macam ni kan, yang ini ni kalau nak guna row juga, kena buat join punya table dekat sini. Kena create, select yang join. Untuk yang join punya, kena select all, lepas tu kemudian awak join punya table lah. Untuk yang join punya table tu, awak kena pakai ni. Bagi terus SQL inner join punya. Okay, inner join. Awak pakai yang ni. Okay, inner join ni. Awak masuk je. Contohnya dekat sini, select semua sekali from table 1, inner join dengan table 2 on apa dia punya yang sama, dia punya ID kan yang sama, ataupun employee punya tu. So basically ID lah, ambil ID lah senang. Contoh macam dekat sini, kita ada dua table, satu table order, satu table customer. Yang inner join dia antara dua table tu adalah customer ID. Dua-dua dekat order table dengan dekat customer table, dia ada customer ID. Tu dia sama. Jadi kalau kita nak samakan, kita taruh ID yang employee ID punya tu dekat mana? Employee ID dekat dalam salary punya ID. Jadi dekat sini select, kita select semua sekali, star, dekat sini star. Dan from orders, inner join, bukan orders, ni salary or employees, inner join salary on, dekat sini employee ID equals to salary employee ID dekat sini. So kita dapat semua sekali, baru kita tu boleh ambil yang ni. Okay, sebab kita tu kan, kita baru boleh ambil yang tu tadi tu dekat situ. Ini dekat situ. Ini basic lah, row basic juga, sama je. Sebab kita dapat semua, dia punya kolom semua dapat. Okay, so tak payah nak kena buat dia punya ni lah, dekat sini kena buat, dekat sini kena tukar ni kepada yang biasa punya. Dua-dua ni lah, ni dua-dua ni, mana kita pakai satu je, yang ini kita tak pakai. Okay, pakai satu je. Tapi yang ini ni yang inner join punya, yang ini inner join. So then okay lah. Right, so itu dah selesai kan. Apa lagi?
So dah habis lah detail, dah habis lah. Kan berapa? 23. Okay, ada nak tanya tak? So dah habis lah. Kita dah boleh ni kan, kita dah boleh, tadi kita dah tunjukkan kan dia punya details ni. Cuma yang ini dia saya refresh balik, Ctrl S save employee tu, dan ni kita refresh balik ni, tak adalah, hilang lah kan, tak ada. Basic salary dia 4,000 tu. Okay, so basic salary campur allowance, tolak deduction, dia akan dapat ni 51. Okay, ni kalau tukar deduction dia contohnya 300, awak save automatically dan buka semula dekat situ, dia keluarlah 300, so dia akan dapat 5,000. Tadi 5,100 kan. Okay, so dapat lah. Okay, boleh. Yang lain tu dekat sini awak boleh taruh lah dia punya tu, awak boleh include kan. So pergi dekat home senang tadi kan. Yang navbar tu betulkan lah. Yang ni home, yang ni home ni pergi dekat apa tu, employee punya tu, employee punya. Yang link ni pergi dekat salary. Ni list ni kan, salary view. Okay, sini dia punya list view sini. Panjang sangat kan. Okay, taruh je salary and then employee, save. Okay, and then kalau nak letak dekat semua tempat update ke kan, tu yang include tu dah senang lah kan nak masuk kan. Ni yang include ni, include pergi dekat body tu, ini Ctrl A, awak bagi dia beautify lah, dia automatically susun ni kan. Ni Ctrl C, ni dekat body, pergi dekat update salary tu pun boleh juga taruh, pergi dekat body, taruh dekat sini, Ctrl A, Ctrl A, lepas tu Ctrl Shift, Ctrl alternate Shift F, dia akan automatically susun ni. Okay, so kalau refresh, Ctrl save all, refresh ini. Kalau refresh dah ada dah dekat atas tu employee. Ini yang salary punya details kan. Ni kena betulkan dah. Yang ini salary, ni terus buka salary view, pergi ke employee view. Kalau nak buat search boleh juga. Tapi dia tak tanya kan. Kalau nak buat search ke tak? Saya tunjukkan macam mana nak buat search. So kita dah ada dekat sini, dekat employee list ni, kita nak search. Contohnya dekat sini ada banyak kan nak search. Kita create satu bakar. Bakar employee number, and then address dia, JHP, contact, number contact, email dia, bakar @gmail. Okay, sama dekat situ. So then katalah kalau kita nak search, tapi ni belum lagi kan. Kalau kita nak search bakar, tak boleh lagi, tak ada, dia belum itu lagi, dia display semua sebab tak ada lagi dia punya tu. So kita search lah. So untuk yang search punya, kita dekat sini ada search ni, search untuk yang employee punya kita taruh lah. So dia dekat sini tukar employee, dia punya tu, yang kita nak search tu dia punya nama kan, nama, name, and then name, and order by name, ascending. Okay, ascending punya name. Lepas tu yang ini yang search punya search okay. Lepas tu lain sama je lah, tak ada beza. Yang ini kena betulkan je lah. Yang tu employee list ni sama ni. Ini apa ni, yang search punya tu, ni betulkan lah. Yang ini sama je dengan yang tu, tapi betulkan lah. Ni name, lagi apa tu dekat dalam tu, dalam employee view tu.
Kita pakai je lah ini. Yang ini ni kita pakai je. Dari TR ni. Sir, Ya, ya. Ya, ya. sir boleh dengar? Boleh, boleh. Sir, where can we get the codes for the like all this employee.php sebab dekat zip file tu doesn't have this much of information. Yang mana satu? Yang contoh like now we are looking at view employee.php file. When we look at the zip file yang dekat blogspot tu tak ada macam in detail macam ni. Oh ya, memanglah. Ni tadi saya baru buat dengan section 3 pagi tadi. So kalau you Okay. kalau you buat kalau you tengok dia punya tu video tu, saya dah postkan, and then you can follow exactly sama. Tapi kalau you nak code tu saya terus bagilah. Nanti kalau you nak buat yang test 2 lebih kurang je, you kena ubah juga sama. Faham? Okay, sir, faham. So kita just yang ini kita just apa nama? Yang dekat search tu, ini search ni. Search sini nanti kita betulkan dekat sini. Kita just so dia tak copy. Ya. Tuan? Ya. Tuan boleh send file tu dalam tu. Okey, saya masukkan dekat dalam ni, sekejap saya test 3 ni. Okey. Saya zipkan, saya bagi dekat apa tu, dekat WhatsApp Saya bagi sekarang, kata nanti saya lupa. Mana tadi? Test 3 zip. Okey. Ni. Alright. Dapat tak? Okay, dapat kan? Okay, so yang tu search tu tadi lah, sama ni kena betulkan. Dekat mana? Dekat search. Kita taruh search 1 je lah, tak payah search tu. Ni kita rename dia, just search je. Ini untuk employee punya ni, search. Okay lah. So then nanti bila kita tekan je dekat dalam navbar tu, dekat navbar yang search punya ni, yang search, dia terus buka dekat sini form ni. Awak kena taruh lah satu ni search punya tu, action. Okay, apa dia? Search .php. Terus pergi dekat search php. Okay, nanti dia buka yang search yang ini ni, buka SSF search yang ini, dan dia akan bagi tu sekali. Tapi kena taruhlah dulu yang navbar tu, nama tu kena ada input ni yang search punya type, search. Kena taruh nama lah dekat sini, nama, name. Okay, name apa dia? Search, ni search punya, ni search. Jadi bila ni post juga, ni kena taruh post. Dia punya method pun kena taruh method dia. Nak taruh post ni. So dia terus pergi dekat search ni. Awak tengok post dia apa, get ke tu. Dia get. Okey, taruhlah get. Navbar tak ada, post get lah. Okay. So then dah boleh lah kan. Nanti awak betulkan dekat search ni, betulkan lah. Ni dapat search daripada tu, dia combine dengan ni. Nanti dia akan search employee, name, macam yang search punya dekat sini ni, dia combinekan dengan ni, and then order by tu. Sekali dia run, kemudian dia paparkan. Ni dia paparkan ni, yang ni sama je dengan yang dalam employee punya view tu, semua tu. Okay. Kalau nak ambil yang tu direct pun boleh juga. Ni, yang ni terus ambil, copy je semua, start daripada sini HTML doc ni sampai habis. Okay, boleh juga ni, daripada HTML doc ni boleh, sebab dia sama je kan. Ni kat sini, Ctrl C, pergi dekat search tu, daripada HTML doc ni, mana ni, sama lah.
Tak payah nak tukar apa-apa. Control Ctrl V, Ctrl S, save. Oh, yelah. Bagi kan, save semua. Dah okey dah. Save all. So bila awak preview, sini refresh, okay, and then search. Tadi apa? Bakar, BA, bakar, search. Keluarlah bakar. Okay, boleh? Balik semula employee, tu bakar tu. Itu yang search punya Okay, so dah habis lah. Search pun boleh ada, add, update, delete, search. Okay, dah habis lah. Boleh? Sir, nak tanya. Ya, Hello. ya. Tidak related dengan test, tapi nak tanya, perlu buat presentation untuk project ke? Macam presentation PowerPoint gitu. Ya, kena buat. Oh, so perlu buat PowerPoint khas untuk project lah. Nak present semua tu. Oh, okay. Macam biasalah, awak kena present, ya. Oh, presentation tu Kan dah bagi tarikh through kan? Google Meet. Ya, through Okay. Google Meet. Kan? Oh, through Google Meet. Ya. Okay. Okay. Terima kasih bro. Alright. So ada lagi nak tanya? Saya dah selesai lah awak punya ni So that's it for your